Baik, kembali dalam cerita bersama saya terus sajalah bersama dengan Faris Azman. Tapi sebelum itu kita nak cakap berkaitan dengan satu gejala yang bukan mungkin lagi lah, yang boleh meruntuhkan sesebuah negara apabila kita bercakap berkaitan dengan rasuah. Tapi kalau kita bercakap berkaitan dengan AIGA 2022, adakah kita tahu? Dan ini yang akan dinyatakan oleh Faris tadi. Tapi kalau kita nak mengimbas sedikit berkaitan indeks persepsi rasuah CPI Malaysia yang dilihat kurang memberangsangkan kebelakangan ini merupakan isyarat penting kepada semua pihak bagi membantu gejala rasuah. Dan esok awal ini sebenarnya banyak liputan-liputan berkaitan dengan rasuah ini, bukan sahaja untuk memberi informasi, tetapi adalah antara langkah kesedaran yang kita buat bersama-sama dengan rakan media lain, terutamanya untuk memastikan perkara ini dapat dibendung sewajarnya. Jadi Faris, tadi liputannya adalah AIGA 2022. Kalau sebelum ni Faris kita tengok banyak di lokasi-lokasi ni, lokasi banjir, banyak lagi lah liputan-liputan jenayah dan sebagainya. Tetapi hari ini masih lagi kalau kita cakap berkaitan dengan jenayah, rasuah, pastinya lah. Tetapi yang berkaitan dengan anugerah. Kenapa ada anugerah? Anugerah ke bagi rasuah ni? Macam tu. Okey, AIGA 2022 ni buat julung kali diadakan sebenarnya, Esad. Kalau kita tahu, kalau nak berkata mengenai CPI yang dikeluarkan oleh Transparency International, di mana-mana yang kita katakan setiap hari ada je story-story daripada Astro Awan yang kita kata mengenai rasuah, apa yang berlaku, ada tangkapan dan sebagainya dari sudut SPRM, siasatan dan sebagainya. Jadi apa hari ini yang berlaku adalah AIGA anugerah ini, iaitu Anugerah Integrity, Governance dan Anti Rasuah 2022, buat julung kali diadakan dan telah pun dirasmi dan dilancarkan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Mohamad Zuki Ali sebentar tadi pada 11 pagi ataupun tengah hari tadi di Ibu Negara. Dan AIGA 2022 sebenarnya adalah untuk menyuntik semangat kepada rakyat apabila CPI negara juga turut menyaksikan seperti mana yang dikatakan oleh Tan Sri Mohamad Zuki Ali. Pada 2020, skor kita adalah 51 dalam 51 daripada 100% sebenarnya, San. Jadi kedudukan negara kita adalah 57 daripada 180 negara di dalam CPI ataupun indeks CPI ini. Tetapi 2022, skor kita menurun 48 daripada 100% dan tangga ke-62 daripada 180 negara. Kalau orang nak tahu sebenarnya CPI, mungkin ramai penonton-penonton tak tahu bagaimana CPI ini daripada 100% sebenarnya, Ihsan. Skor yang lebih tinggi itu lebih baik daripada 100%. Dan kedudukan itu kalau kita katakan 2020 kedudukan 57, 62 pada 2022. Jadi kedudukan itu kita perlu perhebatkan lagi dengan adanya AIGA, seperti mana Tan Sri Mohamad Zuki Ali berkata sebentar tadi bahawa walaupun indeks CPI ini hanyalah sekadar persepsi, tapi ia memberi banyak impak kepada negara, khususnya rakyat, masyarakat mengenai dengan rasuah. Bagaimana budaya integriti ini nak kita katakan santuni dan nak kita sematkan dalam terutamanya kepada sektor swasta, sektor awam terutamanya. Jadi dengan adanya AIGA ini, beliau mengatakan bahawa dia penyuntik semangat anugerah. Maksudnya kalau satu-satu jabatan itu skornya tinggi akan dapat anugerah. Skornya tinggi itu berdasarkan kalau ikut katakan AIGA 2022 menggunakan standard piawaian antarabangsa. Antaranya ISO MS, ISO banyak 37001, ada juga ISO 9001, ISO 3700. Banyak ISO ni adalah piawaian antarabangsa untuk melihat satu-satu badan itu adalah adakah integritinya kukuh dan rasuahnya tidak lagi berlaku dan tiada ketirisan yang berlaku dalam sesuatu badan kebajikan ataupun badan bukan kerajaan ataupun badan kerajaan ini sendiri. Jadi ini piawaian yang akan digunakan. Ya. AIGA. Skor tu kena tinggi. Betul. Tapi kes ataupun ISO dan sebagainya itu kena rendah lah kan. Baru ISO itu adalah sistem untuk menguruskan dan untuk menilai. Ya. Jadi mereka akan ikut filter, akan mengikut setiap badan. Contoh macam ESA daripada badan bukan kerajaan atau badan kerajaan sendiri, agensi kerajaan tertentu, kita tak nak sebut nama. ESA akan masuk anugerah AIGA 2022. Jadi akan difilter oleh SPRM dan akan difilter oleh IIM, iaitu Institute Integrity Malaysia, untuk melihat ISO ni. Mungkin daripada sudut syarikat ataupun badan kerajaan daripada ESAN, berapa ISO ni tu tepat ataupun tidak. Kalau kita katakan daripada 100% bebas rasuah, mungkin ESAN boleh dapat 100%.
Jadi ISO yang kedua pula, integriti macam mana. Jadi skor-skor tu akan diambil kira. So kebanyakannya akan mendapat 80 ataupun 90%. Dan anugerah tu akan diberikan pada November depan. Jadi sempena hari, kalau kita katakan pada 5 November, iaitu Hari Integriti Nasional. Ya, anugerah tu dapat apa, Faris? Anugerah tu tak dapat bagi tahu lagi dapat apa, tetapi sebenarnya anugerah tu melihat, kalau kita tahu persepsi rakyat terutamanya mengenai rasuah, Hasan. Apa saja kita katakan rasuah, dia sudah menjadi satu gejala yang sangat memburukkan persepsi terhadap sesebuah. Contohnya, ada badan-badan yang didakwa katakan ada berlaku rasuah dibagi ketua-ketua mereka dan sebagainya. Jadi persepsi masyarakat itu amat penting sebenarnya, dan persepsi orang luar terutamanya pelabur-pelabur ke dalam negara. Jadi ini yang memberikan impak sebenarnya, long term impact yang kita katakan boleh memberi tekanan juga kepada rakyat, terutamanya ekonomi. Dia boleh membawa kepada ekonomi juga, disaster dan sebagainya. Jadi adanya anugerah AIGA ni, mungkin hadiahnya kita tak tahu apa, tetapi ia sedikit sebanyak membudayakan rasuah yang dapat kita bantras. Tapi kita nak dengarkan jugalah Tan Sri Zulkifli Ali, Tan Sri Muhammad Zulkifli Ali juga ada dah kami dapat rekodkan sedikit apa yang beliau katakan. Mungkin kita dengarkan sedikit apa jelas Ketua Setiausaha Negara. Ekonomi negara dijangka terus berkembang, dipacu oleh pemulihan dalam pemerintahan domestik, kembangan ekspor dan juga pembukaan sumber simpanan. Ini menurut laporan daripada World Bank. Walau bagaimanapun, realiti pahit yang perlu diterima dengan hati terbuka adalah apabila indeks persepsi rasuah CPI Malaysia menunjukkan kedudukan yang kurang memberasakan kebelakangan ini. Meskipun ini sekadar persepsi, namun realiti ini merupakan isyarat penting bagi kita semua untuk meneruskan tekad dan trust menjaga rasuah dengan membudayakan integriti yang tinggi dalam kalangan agensi dan juga individu yang ada dalam perangan awam dan swasta. Baik, itu apa yang dinyatakan oleh Ketua Setiausaha Negara. Tapi Faris kan, isu ataupun cara nak bantas rasuah ni macam-macam dah kita buat. Sampai kena wujudkan anugerah lah untuk bantas untuk bantas ni. Itu betapa banyaknya cabang untuk kita fikir bantas rasuah. Sedangkan kalau kita nak fikirkan benda yang jahat, benda yang tak baik, tinggalkan sajalah. Tetapi perlu ada sesuatu ataupun mekanisme seperti ini. Apa yang diharapkan menerusi AIGA 2022? Okey, apa yang diharapkan sebenarnya Tan Sri Zulkifli Ali dalam ucapannya sempena pelancaran AIGA 2022 ni sebenarnya, Ihsan, beliau mahukan bahawa ia membuka minda kepada ramai, bukan hanya pejabat awam, bukan hanya sektor awam dan swasta sahaja, malah masyarakat juga sebenarnya. Rasuah ini bermula bukan hanya di jabatan-jabatan, di syarikat-syarikat swasta dan sebagainya, tapi individu-individu, setiap individu itu perlu memainkan peranan penting. Jadi dengannya adanya anugerah ini sedikit sebanyak menyuntik kepada mereka bahawa bagaimana rasuah itu sangat jijik di mata masyarakat dan sepatutnya ia dihilangkan dan dibanteras dengan sebaik mungkin. Dan beliau katakan banyak sebenarnya pelan-pelan, seperti mana kita ada pelan anti rasuah nasional, NACP, yang telah pun diwujudkan pada tahun 2020 dan sebagainya. Jadi pelan-pelan ini dan banyak promosi mengenai banterasnya rasuah ini perlu kita katakan dititik beratkan dan dibanyakkan lagi. Dan apabila anugerah ini ada, sebenarnya anugerah ni kita nak share sedikit. Anugerah ni pada 2021, 26 Oktober, adalah anugerah yang diwujudkan oleh IIM, Institute Integriti Malaysia, dengan kerajaan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang. Ia bermula dari situ. Jadi ada lebih kurang 41 penyertaan daripada jabatan kerajaan, jabatan penuh kerajaan persekutuan, badan separa kerajaan, badan swasta negeri Pahang. Daripada 41, 11 agensi telah diiktiraf sebagai pemenang anugerah emas dengan skor 80% ke atas. Di mana 3 agensi merupakan badan penuh kerajaan. Jadi dengan adanya skor-skor ini, ia membuktikan sedikit sebanyak memberi kepada maklumat kepada rakyat bahawa agensi ini bebas. Kerajaan, persekutuan, beberapa badan-badan ini bebas. Dan pada masa yang sama, itu 80%. Antara pemenangnya adalah beberapa nama seperti BASF, Petronas Chemical Sdn Bhd, KPJ Pahang Specialist Hospital, Jabatan Kerja Raya Pahang, FGV Majlis Daerah Cameron Highland. Tetapi pada masa yang sama itu 80%. Ada anugerah platinum di mana
belum ada pemenangnya pada 2021, iaitu penilaian skor melebihi 90% ke atas. Belum ada lagi. Belum ada lagi. Jadi apabila Tan Sri Muhammad Zulkifli Ali pergi ke sana, pergi ke Pahang, beliau mengatakan bahawa ini idea yang bagus. Beliau ingin membawa ke peringkat kebangsaan. Jadi apabila dibawa ke peringkat kebangsaan, AIGA 2022 ini akan diwujudkan dan telah pun dilancarkan seperti tadi. Inilah untuk kebangsaan, dan nanti Untuk kebangsaan. Mungkin kita akan update lah mana-mana company syarikat jabatan yang akan sertai. Saya rasa menarik lah Faris, sebab apa? Bila kita dah ada sertifikat ataupun penganugerahan seperti itu, rakyat ataupun sesiapa saja boleh tengok, oh ini adalah satu institusi jabatan yang sangat-sangat berintegriti, melepasi daripada 80% yang diharapkan. Platinum belum ada. Platinum 90% belum ada. Dan beliau harapkan kali ini mungkin peringkat kebangsaan lebih banyak syarikat, lebih banyak badan-badan semua kan yang akan bersama. Mungkin ada 90% itu. Nanti kita nak saksikan. Terima kasih Faris atas perkongsian itu, menarik, sesuatu perkara yang baru untuk kita ketahui, untuk kita tahu juga AIGA 2022 ini. Baik, terima kasih kepada anda yang menonton, terima kasih kepada Faris, terima kasih kepada Muawati tadi. Itu saja waktu yang kita ada dalam cerita. Saya Ihsan Yahya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.